A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahidil ahad, al-fardu samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratun a'yunina sayidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah serta inayahnya dapat sama kita berkumpul pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita semua hendaknya, insya-Allah. Amin 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 rabbal alamin. InsyaAllah kita masih lagi masuk daripada rukun-rukun solat. Jadi kita belajar hari ini untuk menyempurnakan solat kita. Diharap semua dah tahu dah. Alhamdulillah, kita duduk solat lama dah. Cuma hari ini kita nak baiki sikit, nak bagi paling terbaik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan kita ni dengan penuh keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Rukun yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Jadi yang pertama tu kita ulang sikit. Kita lambat tak apa, yang penting kita faham. Biarlah orang kata nak belajar lama pun tak apalah, yang penting kita faham. Jadi ulang balik semula. Yang pertama tu niat. Niat itu ialah mesti ada 3. Qasad, ta'rud, ta'yin. Usolli, fardu, maghribi. Yang tu kena usolli, fardu, isya'i. Yakni qasad tu usolli. Kita qasad apa? Memang kita nak sembahyang. Lepas tu ta'rud. Ta'rud ni apa? Fardu apa? Jadi kalau fardu tu kita kena sebut fardu 2. Sunat sebut sunat. Adapun yang ketiga, ta'yin, yakni waktu dia, waktu zuhur ke, waktu asar ke, waktu isyak ke, yang tertakluk dengan waktu. Jadi sembahyang fardu tu tertakluk dengan waktu. Tapi kalau dia sembahyang sunat semata-mata, tak tertakluk dengan waktu, 2 je. Usolli sunatan, habis. Sebab lillahi ta'ala. Contoh kita usolli fardu maghribi, mula daripada salasa rakaatin makmuman lillahi ta'ala, ataupun adaan lillahi ta'ala, belakang tu semuanya sunat kecuali solat Jumaat. Solat Jumaat kena apa? Letak fardu, kena letak makmum ataupun imam. Yang tu wajib. Kalau tak sebut tu tak sah solat Jumaat. Adapun kalau solat fardu, solat berjemaah, kalau tak sebut tu dia tak ada sampai batalkan solat ni, cuma tak dapatlah pahala berjemaah. Jadi yang tu yang kita belajar yang sebelum ni, yang mana tak datang sebelum ni. Jadi kita ulang balik. Yang pertama niat. Niat tu kena ada 3 ni wajib. Wajib kena ada. Usolli, qasad, fardu, ta'rud, maghribi. Tu ta'yin. Qasad, ta'rud, ta'yin. 3 tu kena ada. Kalau kita tak sebut 3 ni, maka tak sahlah solat kita. Sebab apa? Itu termasuk daripada rukun niat. Tapi kita ni dah biasa dah. Ulama-ulama dah dulu ajar dah. Usolli fardu maghribi salasa rakaatin makmuman lillahi ta'ala. Kita sebut pun sebut penuh, alhamdulillah. Cumanya nak beritahu yang 3 ni kena wajib. Sebab apa? Nanti dia berkaitan dengan takbiratul ihram, yang kita nak bahaskan hari ni. Kemudian maka telah berkata musannif, rukun yang kedua, yakni takbiratul ihram. Keduanya takbiratul ihram. Jadi takbir, apa maksud takbir? Kita nak kena tahu juga istilah. Kalau takbir, Allahu Akbar.
Kalau tahlil, la ilaha illallah. Kalau tahmid, tahmid apa? Subhanallah. Takbir, Allahu Akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Itu apa? Yang tu dia punya apa nama ni? Dia punya singkatan. Kalau bismillah dia panggil basmalah. Jadi itu istilah. Jadi kalau takbir tu, takbir apa maksud takbir? Sebutan Allahu Akbar. Al-ihram. Apa maksud ihram? Iaitu haram. Ihram dia perkataan daripada haram. Jadi kita tengok haram benda apa? Kalau kita tengok istilah tu, takbiratul ihram, yakni takbir, yakni sebut Allahu Akbar yang diharamkan. Apa maksud dia? Jadi kita tengok maksud dulu. Kemudian maka sebab dinamakan takbiratul ihram kerana diharamkan bagi barang yang halal baginya dahulu daripada takbir. Rupanya kita duk tahu takbiratul ihram, takbiratul ihram. Apa yang haram tu? Ihram tu masuk kata haram. Takbir tu sebut Allahu Akbar. Jadi kalau ikut istilah, terjemah betul-betul lah, senang cerita. Kalau terjemah betul-betul, istilah ni kadang-kadang kita tak boleh nak terjemah sangat. Cuma kita faham lah. Tapi kalau nak terjemah betul-betul, apa takbir tu masuk Allahu Akbar, ihram tu masuk kata haram. Kalau kita terjemah betul, pening lah. Jadi dia masukkan di sini, dinamakan takbiratul ihram itu ialah haram melakukan perkara yang dihalalkan sebelum angkat takbir. Maksud dia macam tu. Jadi kita angkat takbir Allahu Akbar. Sebelum ni kita boleh cakap, sebelum angkat takbir tu kita boleh cakap, kita boleh bersembang, boleh usik kawan kita. Sementara kita tak angkat takbir lagi, duk cakap kau nak pergi mana, kau buat apa, duk kenyit-kenyit mata dan sebagainya, boleh buat lagi. Tapi bila angkat takbir tu Allahu Akbar, dah tak boleh, haram kita nak melakukan benda yang halal sebelum kita angkat takbiratul ihram. Terutama sekali bercakap, tak boleh. Start daripada tu tak boleh dah. Tu dinamakan takbiratul ihram. Jadi kita tahu tu, sebab tu lah dinamakan takbiratul ihram. Bila takbir tu diharamkan untuk benda yang halal sebelum ni. Simple. Tu maksud dia. Kemudian daripada segala yang membinasakan sembahyang, yakni benda yang halal sebelum tu jadi haram perkara yang membinasakan sembahyang. Seperti apa yang kita belajar sebelum ni? Seperti berkata-kata. Kita berkata-kata walaupun satu patah, qi, sebut qi, nama dia qi, kita sebut qi, batal terus. Sebab apa? Kalau qi dalam bahasa Arab ada makna. Qi itu masuk kata pelihara. Waqina, dan pelihara kami. Bahasa Arab satu pun ada makna. Kita paling kurang pun kena dua. Kalau setengah tempat tu satu perkataan pun dah faham lah. Huruf apa? Huruf G. Dia tulis G, apa? Gi. Pergi lah. Kita pun ada juga. Jadi kalau bahasa Arab tu, kalau dia sebut qi tu huruf qaf, baris bawah, qi tu masuk kata pelihara. Waqina azabannar, dan pelihara kami daripada azab api neraka. Jadi tu maksud dia. Bila angkat takbir tu habis, semua tak boleh cakap, semua tak boleh dilakukan. Kemudian dia khususkan lafaz takbir Allahu Akbar. Jadi kita takbir tu dia khusus sebagai lafaz Allahu Akbar. Apa maksud Allahu Akbar? Allah yang maha besar. Boleh tak kita kata selain? Makna kata Allahu A'zam. Allah yang maha besar juga. Allahu A'la, Allah yang maha tinggi. Tapi nak kata takbiratul ihram tu dikhususkan untuk lafaz Allahu Akbar saja. Atas orang kuasa bertutur dengan dia lafaz Allahu Akbar, dengan dimulai dengan Allah daripada akbar. Tak boleh akbarullah, tak boleh. Kena apa? Lafaz Allahu Akbar. Nanti kita bahaskan. Okey, yang ni rasa semua boleh faham. Jadi kita angkat takbir, kita sebut Allahu Akbar.
Kemudian dan wajib disertakan niat itu, yakni qasad ta'rud ta'yin pada sembahyang fardu, atau qasad dan ta'yin pada sunat yang mempunyai waktu, dan sebab atau qasad hendak sembahyang jua pada sunat mutlak. Sebab itulah yang saya nak ulang tadi tu. Jadi yang kita niat tu nak waktu nak masuk dekat mana? Yang wajib 3 tadi lah, usolli fardu maghribi, yang tu je wajib. Yang lain tu sunat. Kalau waktu kita nak angkat takbir tu, kita kena nyatakan sekali. Jadi angkat takbir Allah, sambil tu kena usolli fardu maghribi, kena bagi habis tu. Sebab tu dia punya takbir tu panjang 14 rakaat. 14 rakaat pula apa? 14 harakat. Takbir tu Allahu Akbar. Sebab niat tu nak masuk waktu bila? Masuk dalam takbir tu. Sebab tu dia kena ada 3 ni benda wajib. Tapi kalau kita boleh masuk dalam waktu angkat Allahu Akbar tu, waktu panjang tu, start daripada kita sebut alif lam tu sampai huruf ra, bar. Tengah-tengah tu kita masuk dalam tu, memadai untuk 3 tu. Usolli fardu maghribi, qasad ta'rud ta'yin. Kemudian bahagian muqaranah. Yang ni lah berbahaskan benda ni panjang. Tapi sebelum ni kita tak tahu, tak ada masalah. Kita kena ingat sebelum ni, kalau setiap perbuatan solat yang kita tidak tahu sebab kita tak belajar lagi, sebab kita jahil, maknanya jadi solat sebelum ni pun diterima. Tapi bermula kita tahu, kalau kita tak buat macam ni, ingat tidak sah solat. Jadi sebenarnya solat-solat tu kita belajar tempat niat bila? Waktu tengah angkat takbiratul ihram. Jadi dekat sini ada dua apa? Ada 2 cara. Yang pertama ni kita boleh dengar sajalah. Ni yang pertama ni orang tahap wali sajalah yang boleh buat, bukan daripada kita orang awam lah. Dia panggil maqaranah kamaliyah. Jadi kita tengok dulu. Pertama, maqaranah kamaliyah, iaitu menghadirkan yang tersebut itu daripada qasad ta'rud ta'yin, usolli fardu maghribi. Pada fardu dihadirkan hatinya ketika pada alif Allah, maka dikekalkan sehingga kepada ra akbar. Okey. Jadi macam ni. Jadi kita minta faham betul-betul lah. Jadi apabila kita angkat takbir, angkat Allah, sebut alif lam tu, sebut tu, kita dah kena masuk dah. Qasad ta'rud ta'yin, usolli fardu maghribi. Maghribi ke subuh ke asar ke tak kisah. Jadi angkat saja Allah, sebut tu dah masuk dah. Tapi kalau tahap yang pertama ni dia tahap wali, kita pun tak boleh buat lah. Saya pun tak boleh buat juga. Jadi yang tu orang dah sembahyang berpuluh-puluh tahun tu, mungkin boleh buat. Jadi dia angkat dekat tu, bila dia apa? Dia angkat takbir tu, dalam hati dia ikut sekali. Usolli fardu maghribi, usolli fardu isya'i. Tu yang wajib. Tapi kalau dia boleh terus dalam tu pun, yang sunat makmuman adaan. Kalau makmum, imam wajib waktu Jumaat. Kalau yang lain tak ada masalah. Jadi kalau Jumaat tu kena sebut. Jadi dia nak sebut ringkas pun tak ada masalah. Usolli fardu maghribi makmum. Tu dah tak apa dah. Tapi sunat dia tak habis lah. Tapi kalau kita nak afdal, bagi habis lah. Usolli fardu maghribi salasa rakaatin makmuman lillahi ta'ala. Tu kalau boleh berhabis. Kalau tak boleh berhabis, ambil yang wajib je dulu untuk mula-mula ni. Sebab apa? Tempat niat tu waktu kita angkat takbir. Kena ingat. Sebelum ni mungkin kita tak tahu, tapi waktu kita tahu ni, kita kena buat macam tu. Jadi yang pertama, cara dia angkat macam mana? Dia sebut Allah tu. Jadi usolli fardu maghribi, usolli fardu subhi, sampai hu akbar, dah habis dah. Allahu akbar.
Waktu letak tu sebut ra tu dia dah habis dah, tu baru masuk niat. Sebab itulah ulama kata ambil yang wajib ni je. Sebab apa? Takut kalau kita panjang-panjang takut jadi was-was. Pun susah juga. Kalau dah masuk sekali tu je tak ada masalah. Kemudian yang tu yang pertama. Tapi yang tu kita tak boleh buat lah. Ada pun yang kedua, tu dia panggil maqaranah kamaliyah. Tapi jadi kita susah buat lah. Ada pun yang kedua, maqaranah urfiyah. Yakni kita bagi orang awam. Jadi kata macam mana? Yang kedua muqaranah urfiyah, iaitu menghadirkan niat tersebut di dalam takbirnya. Jikalau hadir niat itu pada satu suku daripada takbir, sama ada pada Allah ataupun pada akbar, ataupun dikatakan menghadirkan pada satu suku daripada takbir itu, memadalah. Yang ni kita boleh buat, insya-Allah semua boleh buat. Jadi kita dah angkat takbir Allah, kita daripada sebut Allah tu sebelum sampai bar tu, sampai huruf ra tu, kita dah apa? Dah sebut 3 benda ni usolli fardu maghribi, khalas. Kalau sembahyang apa? Kalau sembahyang Jumaat, usolli fardu Jumaat makmuman, cukup. Tapi kalau biasa panjang, adaan lillahi ta'ala, itu semua sunat. Kalau boleh tu lagi bagus. Tapi kita daripada mula-mula ni kita nak cuba, bahaya, takut apa? Takut tak boleh sebut semua. Jadi kita apa? Kita ambil yang wajib dia dulu. Ta'rud, qasad, ta'rud, ta'yin. Usolli fardu maghribi, usolli fardu Jumaah, usolli fardu subhi. Yang tu memadai. Itulah yang dikata apa? Dikatakan muqaranah, yakni berserta. Jadi kita kena ingat, saya ulang lagi sekali, niat mesti berserta dengan takbir. Jadi niat tak boleh sebelum takbir, ataupun niat tak boleh apa? Selepas daripada takbir. Begitu juga dengan hukum wuduk. Apabila berwuduk, niat itu berserta dengan perbuatan. Makna kata kita duk tadah air tu, jadi kita niat waktu bila? Waktu kita basuh mula-mula tu, dah basuh tu berserta dengan niat. Sebab tu dia kata wuduk berserta dengan niat, bukan kita niat dulu kemudian berwuduk. Begitu juga dengan solat, bukan niat dulu baru solat. Sebab apa? Waktu angkat takbir tu kena berserta. Yang tu kita apa? Mazhab Syafi'i. Jadi kalau nak basuh mulut tu, nak basuh, nak wuduk tu macam mana? Saya takut lah ustaz, kalau ambil wuduk tu takut tak kena, takut saya terniat dulu, padahal muka tak kena. Senang je. Jadi kita nak senang, waktu kita komo tu apa dia? Kita niat. Waktu kita komo tu kita niat, tapi kena komo lah. Waktu komo tu niat. Jadi bila kita waktu niat tu, kita komo-komo, air kena dekat sini lah, air kena keliling mulut kita. Dah kira apa? Wuduk berserta dengan niat. Begitu juga dengan mandi wajib. Jadi apabila mandi wajib ataupun mandi junub, jadi syarat dia apa? Niat dan meratakan seluruh badan. Tapi niat berserta dengan perbuatan. Dia lain, dia tak sama dengan puasa. Puasa niat malam tu sebelum sampai subuh. Niat puasa, niat dulu baru buat kerja, solat maya tu. Tapi kalau solat, wuduk, mandi wajib, niat dia dengan berserta. Jadi kita kena ambil tahu. Maka kalau wuduk tu senang je. Jadi kita komo-komo tu, sambil kita niat, yang melekat dekat keliling kita tu kira dah apa? Dah kita berwuduk dah. Jadi kita ambil je lah air sapu. Macam tu, mudah je. Begitu juga dengan mandi wajib. Jadi mandi wajib tu, bila air turun, waktu tu kita niat. Kalau kita basuh dekat tangan, makna kata, contoh kita mandi, lepas tu kita baru nak niat. Makna kata
yang mana kena air tu. Waktu kita niat tu kena air tu, yang tu kira kena, walaupun badan kita dah basah dah. Kita dah basah badan kita, lepas tu pun kita niat pula. Masa kita niat tu kita basuh tangan, bermula daripada tangan, lepas tu kita kena apa, sapu semua, basah balik semua. Sebab apa? Dia kira yang mula-mula. Kalau tengah ambil wuduk, tiba-tiba dia lupa niat, dah basuh tangan dah, dia kena ulang balik. Sebab apa? Sebab wuduk itu berserta dengan niat. Jadi kalau wuduk itu, kalau ikut tertib, sebab apa? Rukun wuduk tu dia ada tertib. Jadi yang pertama ialah membasuh muka. Jadi bila dia basuh kaki baru ingat, aku tak niat. Jadi dia tak ikut tertib, dia kena ulang balik. Sebab apa? Syarat berwuduk tertib. Kecuali dia ada kecuali tempat wuduk itu tak perlu tertib. Apabila kita terjun dekat sungai, yang tu tak kira tertib lah. Jadi kita terjun dekat sungai, sambil kita selam tu, kita niat tu, jadi berwuduk, bangun tu berwuduk. Maksudnya macam tu. Tu satu. Lepas tu pula berkenaan dengan lafaz takbir. Jadi kalau kita sembahyang berjemaah, ingat kita sembahyang berjemaah, kita sembahyang berjemaah kena hati-hati satu saja, di antaranya sebab kita tak boleh mendahului imam. Kalau kita makmum mendahului imam dengan satu rukun, makna kata makruh. Tiba-tiba imam tak rukuk, dia rukuk, makruh, tak batal lagi. Tapi bila dia tidak balik, imam tak rukuk lagi, tu batal. Lebih daripada satu, batal daripada satu rukun. Tapi kita kena ingat macam mana dia kaedah sembahyang berjemaah yang sebenarnya yang diterangkan sebelum ni. Kalau kita sembahyang berjemaah, kita buat perkara yang makruh, maka tak dapat fadilat solat berjemaah yang 27 tu, 25 ataupun 27 pahala, tak dapat. Kalau kita buat benda yang makruh daripada solat berjemaah. Antara benda yang makruh itu mendahului imam. Yang ni kita kadang-kadang ada juga. Sebab kita kena ingat, kadang setengah imam tu yang dia sebut Allahu Akbar baru dia rukuk. Yang tu sebab takbir di antara satu perukun ke satu rukun dia panggil takbir intiqalat. Daripada berdiri tegak, lepas tu Allahu Akbar nak rukuk, takbir tu dipanggil takbir intiqalat. Takbir tu sunat. Tapi kena ingat, sebab itulah untuk siapa yang jadi para imam, maka kalau dia sebut tu waktu dia tengah buat, yang tu lebih afdal. Takut dia sebut dah habis waladdallin amin, dia sebut Allahu Akbar, dia tak rukuk lagi, makmum dah rukuk dah. Setengah orang tu makmum rukuk dah. Nampak? Setengah makmum tu dia laju. Apabila makmum rukuk dulu, memang solat tak batal, tapi tak dapat fadilat solat berjemaah. Letihlah kita datang ni nak dapat fadilat solat berjemaah. Jadi nak buat macam mana? Jadi nak buat, jadi kalau imam tu sebut dah baca waladdallin amin, lepas tu apa, sambil nak rukuk tu baru dia cakap. Jangan cakap dulu amin Allahu Akbar, dia tak rukuk lagi, makmum dah rukuk dah. Takut macam tu. Apabila makmum rukuk dulu daripada imam, mana kata fadilat dekat makmum tu tak dapat lah. Sebab tu lah, macam kalau kita nak bangun pun, daripada imam nak bangun daripada rukuk, dia bangun sikit tu baru dia sebut sami Allah liman hamidah. Dia sebut habis tu imam dah i'tidal dah. Sebab tu kalau jadi imam, dia naik dulu. Kalau daripada sujud tu nak naik untuk rakaat seterusnya, jadi dia naik sikit baru dia sebut Allahu Akbar. Itu bagi imam. Sebab apa? Takut makmum dah naik dulu dah. Tambah pula makmum yang tak nampak, macam solat Jumaat, makmum duduk belakang tiang, belakang dinding apa, tak nampak, tapi dia naik dulu. Yang tu jadi makruh. Tak batal tapi makruh, tak dapat fadilat. Jadi nak apa? Nak paling afdalnya, kalau jadi makmum, kita nak rukuk, nak sujud ke, nak buat apa ke, kita kena dengar imam sebut Allahu Akbar, baru kita angkat takbir. Begitu juga. Tapi yang paling paling takut ialah apa dia? Waktu imam nak angkat takbir mula-mula. Setengah imam tu kan, dia angkat takbir
Allahu Akbar. Dia tak sebut, dia tak habis lagi bar tu, bunyi ra tu belakang akbar tak habis lagi, makmum dah angkat dah. Kalau makmum angkat dulu, imam tak letak lagi, maknanya makmum tu dahulu daripada imam, maka solat makmum tu tak sah. Sebab apa? Syarat nak jadi makmum mesti mengikut imam. Jadi kita sebagai makmum ni kalau nak jalan selamat, imam baru habis, baru kita ni. Macam kalau kita sujud, nak bangun berdiri tegak, jadi imam tu dia naik sikit, dia sebut Allahu Akbar, contoh dah habis akbar tu, kita makmum barulah bangkit. Kalau kita bangkit masa imam duduk tengah cakap tu, makna kata benda tu jadi makruh. Sebab kita makmum kena ikut imam. Begitu juga imam tu dia kena pandai. Pandai apa? Pandai nak tengok rentak tu. Sebab apa? Setengah makmum tu dia laju pada imam. Allahu Akbar, baru sebut Allah je, makmum pun Allah. Setengah makmum dia tak faham. Sebab apa? Sebab bila imam sebut Allahu Akbar, dia pun sebut Allahu Akbar juga. Padahal kalau makmum tu kena bagi imam sebut habis dulu. Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Hamidah. Habis tu kita baru mula nak bangkit. Kena macam tu. Sebab makmum mengikut imam. Yang tu satu benda yang penting. Sebab apa? Kita takut makmum tu jadi apa? Mendahului imam. Yang tu tak nak. Apabila makmum mendahului imam, maka makruh. Apabila makruh untuk perkara dalam solat berjemaah, maka tak dapat fadilat solat berjemaah. Sebab apa? Kita ni orang awam, ada yang laju, ada yang lambat. Imam tak sebab apa, Allah dia pun Allah juga. Na'udzubillah. Tu berkenaan dengan takbir. Lepas tu pula angkat takbir. Jadi yang afdal untuk kita mazhab Syafi'i, yang pertama kita angkat takbir tu, angkat takbir sunat. Ingat, kena faham tu. Angkat takbir sunat, tapi sebut takbir wajib. Sebab itulah kalau mazhab lain, mazhab Maliki, dia tak angkat tangan, Allahu Akbar, tangan duduk macam tu, duduk lurus macam tu, Allahu Akbar, macam tu je. Tapi kita mazhab Syafi'i angkat tangan. Dan sunat kita angkat, dia tak ada masalah kita angkat, yang penting kita angkat. Apabila kita angkat tu, yang tu tidak sempurna lagi. Sempurnanya ialah yang pertama, tapak tangan kita menghadap kiblat. Ni nak sempurna. Bukan saya kata kalau yang tu tuan angkat, yang sengit apa tu, tidak apa, batal, tidak batal. Sebab angkat takbir tu sunat. Cumanya afdal ataupun tidak afdal. Sekarang ni kita nak membicarakan tentang afdal. Jadi yang afdalnya, kalau perempuan tu kena kepit lah, kalau lelaki tu kena buka sikit. Jadi apabila kita angkat takbir tu, tapak tangan kita menghadap kiblat. Sengit tak boleh. Tak apa, tak jadi sempurna. Sengit ke, sengit sini ke, ataupun macam ni ke. Dia nak kena semua yang ada tapak tangan ni menghadap kiblat. Kita sembahyang belah kiblat, jadi menghadap kiblat. Lepas tu pula jari rapat. Jadi tak payah lenggang macam ni. Rapat macam ni. Kemudian jari ibu ni lebih kurang agak-agak di telinga. Untuk lelaki dengan perempuan sama je. Cuma perempuan tu dia kepit sikit lah, lelaki tu kembang sikit. Tu beza dia. Jadi macam mana? Allahu Akbar. Tu cara angkat dia. Letak dia ialah di antara dada dengan pusat, tengah-tengah tu, antara dada dengan pusat. Lepas tu yang kiri bawah, yang kanan atas, dan dirapatkan ke kiri sikit. Yang tu afdal. Kalau orang tak tengah, atas sikit bawah sikit, tak ada salah. Cumanya tidak sempurna. Sekarang ni kita nak bahas tentang sempurna untuk mazhab Syafi'i. Jadi setengah orang kata, ustaz kata itu macam lain, ni ada ni macam lain. Tak. Jadi kita kena faham, kita nak buat sempurna untuk mazhab Syafi'i. Dan kalau dia angkat takbir rendah ke, tinggi ke, atas ke, bawah ke, sebab takbir ni banyak riwayat, tapi yang kita pegang yang afdal mazhab Syafi'i macam tu. Jadi nak nampaklah seolah-olah kalau jadi imam tu, nak nampaklah mengaji sikit kan. Jadi tak adalah angkat sampai sini.
Jadi kita Allahu Akbar. Jadi kalau orang yang angkat takbir pendek tu, kita kena ingat sebab apa? Dia masuk tak yang tadi tu, niat tu. Qasad, ta'rud, ta'yin. Sebab waktu niat tu, waktu angkat takbir tu baru masuk. Dia bukan sebelum. Itu saya tekankan lagi sekali. Untuk sembahyang, untuk mandi wajib, untuk wuduk, dia niat itu berserta dengan perbuatan. Bukan niat dulu baru buat. Dia tak sama dengan puasa. Puasa, kita kena niat puasa pagi lagi baru ni. Bermula lepas maghrib sampai sebelum subuh, waktu tu panjang niat puasa. Tu puasalah. Tapi perbuatan puasa ialah masuk fajar. Maksudnya fajar shadiq. Padahal kita niat malam tadi. Itu tak ada masalah. Itu khusus untuk puasa. Tapi beribadah seperti kita solat, seperti kita berwuduk, seperti kita mandi junub, maknanya itu berserta dengan perbuatan. Jadi lepas ni kalau kita angkat takbir, bagi panjang sikit tak ada masalah. Sebab dia sampai 14 harakat. Tapi kalau kita tengok, kalau semuanya Allahu Akbar, masa bila dia masuk yang tiga tu? Usolli fardu maghribi. Waktu bila dia masuk tu? Sengah macam tu. Jadi kita angkat Allah, panjang sikit tak apa. Yang penting tiga tu masuk tak apa dah. Sebab niat kena dalam hati. Lepas tu pula waktu niat ialah waktu kita angkat takbiratul ihram. Dia sebenarnya tak payah, cuma kita je tak tahu. Jadi tak ada, senang je. Allah, panjang sikit. Dalam hati kita cakap usolli fardu maghribi. Dah tu kita nak letak pun tak apalah. Sebab dia 14 harakat. Allahu Akbar. Jadi panjang, tak ada masalah. Yang penting waktu kita angkat tu ialah perlu masuk sekali dengan niat. Okey, yang tu yang kedua. Yang pertama tadi dia start daripada angkat takbir sampai habis tu dia apa? Dia boleh niat panjang. Tu bukan taraf kita lah. Kita taraf yang kedua, dia panggil muqaranah urfiyah. Maksudnya apa? Maksudnya kita angkat takbir sama ada waktu Allah tu kita dah sebut habis, ataupun akbar kita sebut habis, ataupun dekat dalam tu mana-mana saja kita boleh sebut habis, maka kita boleh letak. Mana-mana juzuk tak apa. Cumanya yang ketiga. Yang ketiga ialah yang ni yang salah. Mungkin kalau kita buat sebelum ni, maka kita kena betulkan balik. Yakni muqaranah yang ketiga, dia panggil muqaranah tauzi'iyah. Yakni yang ni tak boleh pakai. Senang cerita, yang ni tak boleh pakai. Jadi yang tu macam mana? Kita tengok muqaranah tauzi'iyah, iaitu mensuku-sukukan, yakni suku niat pada suku takbir, iaitu dimuqaranahkan qasad pada alif lam kataan Allah, dan ta'rud ha Allah, dan ta'yin akbar. Maksudnya apa? Dia sebut Allah, dia sebut Allah tu usolli, Allahu tu fardu, akbar tu dia apa? Dia maghribi. Yang tu salah. Sebab apa? Dia ambil sini sikit, sini sikit, sini sikit. Itu yang salah. Jadi yang betulnya macam mana? Yang betulnya dan yang senang bagi kita nombor 2. Jadi memang orang awam sama je. Kita semua sama je. Jadi macam mana? Allah bagi buka habis terus. Usolli fardu maghribi, bagi buka habis terus. Dah habis tu baru letak akbar. Jadi lepas ni kalau kita tahu, kalau orang angkat yang pendek-pendek tu, makna kata dia tak masuk niat tu lah. Ingat, niat sebelum angkat takbir itu tidak mensahkan solat. Hari ni kita tahu, kita jangan buat dah. Sebab niat berserta dengan perbuatan. Tu saya ulang banyak kali. Sebab apa? Nak bagi kita faham. Jadi alhamdulillah kita belajar ni, makin lama kita makin faham. Jadi angkat panjang sikit tak apa. Allah. Dah ada hati kita boleh cakap usolli fardu maghribi, letaklah kau nak letak. Tapi kalau kita boleh adaan lillahi ta'ala, kita boleh sebut panjang macam tu, salasa rakaatin. Ingat perkataan rakaat salasa ataupun arba'ah ataupun rakaatain ini itu sunat, tak sebut tak apa. Yang penting yang 3 tadi itu. Sebab itulah ditekan dekat sini supaya kalau boleh masuk 3 ni, masuk 3 ni, masuk 3 ni. Usolli fardu maghribi.
Waktu bila? Waktu angkat. Allah, sambil Allah tu usolli fardhu maghribi wa akbar. Contoh. Tu kira dah masuk dah. Jadi simple saja. Cumanya kita tak tahu. Jadi kita bagilah tahu kawan-kawan bahawasanya kalau niat sebelum angkat takbir tu, makna kata sembahyang kita tidak sah. Begitu juga dengan wuduk, begitu juga dengan mandi junub. Jadi wuduk dengan mandi junub tu tak payah manalah. Sama ada kalau wuduk tu kita komo, waktu tu kita niat tak ada masalah. Tu pun dah termasuk dah. Waktu komo tu niat. Kemudian kalau mandi junub tu senang je buka air, jadi duk basah tu sambil niat. Bila sambil niat tu kita basah badan. Jangan niat dulu sebelum mandi. Yang tu tak sah juga mandi junub. Jadi niat ketika kita mandi. Jadi pasang air tu bagi kena badan, bagi kenalah benda-benda badan pun. Jadi waktu tu kita mula niat. Begitu juga dengan solat. Waktu kita angkat takbir tu Allah, waktu Allah tu masuk terus. Usolli fardhu maghribi. Tak apa dah. Wa akbar letak. Tak ada masalah. Yang tu muqaranah dia. Kemudian sikit lagi. Dan jika membawa maka hendaklah diamalkan muqaranah urfiyah. Yang muktamad, qaul muktamad oleh Imam Nawawi dan Imam Ghazali. Maka imam-imam besar dan yang lain daripada keduanya. Jadi di antara mazhab Syafi'i itu Imam Ghazali, Imam Nawawi ni imam besarlah, dan imam lain pun dia ambil yang kedua. Jadi sebenarnya daripada hukum solat tu berkenaan dengan niat tu, dia kena masuk dengan takbiratul ihram. Kena ingat tu. Niat sebelum takbir tak sah solat, ataupun niat selepas takbir tidak sah solat, ataupun dia Allahu akbar saja aku solat fardhu maghrib, itu tidak sah solat. Sebelum takbir dan selepas takbir tidak sah solat. Sebab itulah dia sebut takbiratul ihram yang kita belajar tadi diharamkan sebelum benda yang dihalalkan sebelum tu. Makna kata boleh bercakap dan sebagainya. Sebab apa? Memang nak fokus dekat situ untuk kita nak niat saja. Apabila takbiratul ihram. Part ni yang payah, part lain dah senang dah. Rukuk, sujud dan sebagainya, yang tu tak ada masalah. Yang ni yang kita kena jaga. Sebab apa? Kalau sikit tak kena, maka tak sah solat kita. Jadi sia-sialah kita solat. Mungkin sebelum ni kita tak tahu, itu cerita lain. Sebab tak tahu tak ada masalah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengambil salah kepada mereka yang jahil, mereka yang tak tahu, ataupun mereka yang sengaja, mereka yang tidak sengaja ataupun lupa dan sebagainya. Termasuk juga kita hendak solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala alam. Ada soalan? Ada satu soalan ke? Kalau tak faham apa, insya-Allah nanti kita boleh tanya bincang-bincang ke dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa anshur alaina min khazain rahmatika wa zakkina ma nasina wa 'allimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.